Siapa gurunya? Saya membaca apa sahaja bab berkaitan sama dan basar yang disebutkan oleh Ar-Razi, disebutkan oleh Al-Amidi, disebutkan oleh Al-Baijuri dan disebutkan oleh As-Sanusi dan selain mereka. Tapi nyatanya banyak kesalahfahaman Ustaz Syahman. Di mana tu? Ziyadah bukan tambahan, al-mughayarah maksud. Al-Amidi pun bukan jazam, warubbama digunakan dengan perkataan warubbama. Dan banyak Ustaz Salman saya tengok macam tak berapa nak clear antara sifat, ta'alluq sifat. Cara Ustaz Salman menerang tu. Jadi seperti Ustaz Salman memahami daripada fahaman sendiri, bukan daripada guru-guru Asy'ariyah. Itu okay. Itu yang saya lihat lah. Itu soalan ke? Itu kenyataan saya. Kenyataan saya. Itu saya tengok. Apakah Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan asas-asas akidah yang lengkap ataupun tidak? Lengkap. Jadi siapa orang pertama yang menyebutkan tentang amrun i'tibari ke atas ta'alluq tanjizi hadis? Ini ulama mutakallim Asy'ariyah kerana untuk yang fardu kifayah tadi. Siapa orang pertama yang membina kaedah ini? Membina kaedah ta'alluq amrun ta'alluq amr i'tibari untuk ta'alluq tanjizi hadis. Siapa ulama Asy'ariyah pertama yang membina kaedah ini? Saya tak perlu nak cari siapa ulama. Tapi masyhur di dalam mazhab Asy'ariyah. Masyhur dalam mazhab Asy'ariyah. Orang pertama adalah Ar-Razi. Soalan seterusnya, sekadar pengetahuan saya kerana mereka menisbahkan kepada Ar-Razi. Bagaimana pemahaman orang sebelum Ar-Razi tentang ta'alluq tanjizi hadis? Kerana konsep ini adalah amr i'tibari, dia pertama sebut. Sebelumnya mereka faham macam mana? Nafsiyun. Ta'alluq tanjizi hadis sebelum Ar-Razi mereka anggap nafsi. Wallahu alam. Tapi gini, dua pendapat. Ta'alluq ni ada dua pendapat. Satu mengatakan nafsiyun lisifat. Satu mengatakan nisbah bainal muta'alliq wal muta'allaq. PUFI punya presentation kemudian daripada kitab Risalah fi Ta'alluqat tadi yang dibaca sendiri itu telah membezakan kedua-duanya. Nafsi untuk ta'alluq qadim. Betul. Yang lagi satu ni ada i'tibari adalah tanjizi hadis. Konsep ini datang daripada Ar-Razi. Soalan saya, sebelum Ar-Razi mereka pegang macam mana? Semua nafsi ke? Sebelum Ar-Razi? Ya. Al-Ghazali, Al-Baqillani, bagaimana pegangan mereka? Mereka tidak sebut dengan secara lafaz, tapi makna ada. Makna berbeza. Al-Ghazali sebut lain. Al-Ghazali tak sebut wajib idrak itu berlaku setelah adanya mudrak. Itu Razi sebut, bukan Al-Ghazali yang sebut. Ta'alluq tanjizi qadim, i'tibari ataupun tidak? Nafsiyun. I'tibari atau tidak? Nafsiyun. I'tibari atau tidak? Nafsiyun. Saya tanya i'tibari ke tidak ni? Nafsiyun. Okey, tak tahu jawapan, tak apa. Sebenarnya nafsiyun. Okey. Ada dah jawapan, saya dah bentang tadi. Majoriti ulama Asy'ariyah mengatakan ta'alluq tanjizi qadim itu bukan i'tibari, nafsi. Nafsiyun. Tapi ta'alluq jadid adalah i'tibari. Soalannya, apa beza jadid dan qadim? Kalau kedua-duanya berlaku di alam nyata, kenapa ini dinamakan i'tibari, itu dinamakan nafsi? Soalannya apa? Sebab ini berkaitan dengan makhluk. Muta'allaqnya ialah makhluk. Okey, jawapan tu muta'allaqnya ialah makhluk. Jawapan tu itu bukan jawapan yang diberikan oleh a'immat Asy'ariyah. Tak apa, saya nak jawab. Jawapan a'immat Asy'ariyah tak sama dengan ni. Baik. Jawapan lain. A'immat Asy'ariyah mungkin panjang debat untuk. Bukan panjang debat, jawapan mereka lain. Jawapan mereka adalah dia tak berlaku di alam nyata. Dia hanyalah takhayyul maqamatul aql. Istilah yang digunakan nisbah, mujarrad idhafah. Saifuddin kata mujarrad idhafah, bukan berlaku di alam nyata. Ta'alluq itu tak berlaku di alam nyata. Tapi sungguh benda tu sungguh berlaku. Tak ada siapa kata berlaku. Gini, ta'alluq sekejap. Ta'alluq i'tibari untuk perkara-perkara yang tanjizi hadis, tak ada seorang pun ulama Asy'ariyah yang kata dia berlaku di alam nyata. Ta'alluq itu PUFI seorang pertama. Belum ada.